Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera daripada pengerusi Darul Ma'mur dan pegawai-pegawainya dan juga ahli jawatan kuasa kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur kuliah duha setiap Sabtu, iaitu dalam perkara ataupun dalam subjek Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah para pelajar sekalian, saudara-saudara, saudari-saudari, kita akan sambung daripada muka 84, di mana di atas sekali, itu di bahagian atas, iaitu sambungan daripada tajuk Sama' dan Basar dan keterangannya di muka surat 83. Jadi sambungnya muka surat 84. Saya baca di muka surat 84 daripada baris keempat. Dan kata qil bahawa basar itu afdal daripada sama', kerana bahawasanya mendapat dengan dia segala ajsam atau jisim dan segala warna dan segala kelakuan. Ini satu pendapat lah. Di antara sama' dan basar, kata pendapat ini ialah basar itu lebih afdal, lebih baik berbanding dengan sama'. Kerana dengan basar ini adalah dapat dipandang atau diketahui segala jisim-jisim dan juga segala warna-warni jisim itu. Itu kata pendapat itu. Bersalahan sama', maka bahawasanya tersimpan atas suara jua hanyalah, dan ditolak akan dia dengan bahawa kebanyakan tempat ta'aluknya segala faedah dunia tiada ditanggung atasnya. Pelayanan sama' hanya pendapat hanya digunakan ataupun hanya dengan makna kepada benda-benda yang didengar, itu dengan suara saja, berbanding dengan basar tadi yang mana selain daripada melihat kepada jisim-jisim, basar itu juga membezakan warna-warni yang dapat dilihat. Walau baca mana pun, perkara ini ditolak dengan dakwaan iaitu ta'alluqnya segala faedah dunia tiada ditanggung atasnya. Iaitu maknanya sama' ni artinya bertakluk kepada segala faedah di dunia tiada ditanggung atasnya. Adakah tiada engkau lihat bahawa orang yang duduk, yang tuli, maka duduk ia seolah-olah seperti batu yang tercampak. Jadi dia sambungan sebagai mengatakan tadi, sebab mengapa basar tadi lebih baik daripada sama'. Kerana kalau kita lihat orang tuli, ia ibarat seperti benda beku saja, seperti batu yang tidak ada apa-apa rasa. Dia tegak saja, tak mendengar. Kalau tuli lah, tak mendengar. Dan dia tetap saja. Dan adapun orang yang buta, maka hingga sempurna faham dan ilmu zauqi, iaitu cita rasa, berbanding dengan orang yang buta. Orang yang buta walaupun tak nampak, tapi dia ada perasaan, dia ada rasa, dan dia boleh membaca dengan apa? Dengan dihafalnya, atau dia membaca dengan braille sekarang dalam zaman moden ini. Artinya dia kenal huruf-huruf tadi dengan tangannya tadi, rasa tangannya, dia boleh mengenali akan huruf-huruf tadi dan membacanya. Dan dia boleh merasai
perkara-perkara yang dipegang dan disentuh. Berbezalah tadi dengan orang yang pekak, yang tuli. Jadi itu antara makna kepada basar dan sama. Walau macam mana pun, kedua-duanya adalah dua perkara yang mustahak bagi manusia. Kalau ada samak saja tak ada basar pun kuranglah, artinya tak cukup. Kalau ada basar saja tak ada samak pun tak cukup. Jadi kedua-duanya adalah perlu untuk manusia. Begitulah juga kalau manusia satu benda yang perlu mempunyai sifat basar dan sifat samak, maka lebih aula atau lebih utama lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kata mereka, ta'alluq keduanya dengan tiap-tiap yang mawjud itu isyarat kepada segala ta'alluq keduanya yang tiga, iaitu pertama tanjizi qadim, dan iaitu ta'alluq keduanya pada azali dengan zat Allah Ta'ala dan dengan sifatnya. Dan kedua ta'alluq suluhi qadim, dan iaitu patat ta'alluq keduanya bagi mawjud yang jaiz dahulu daripada wujudnya. Dan ketiga ta'alluq tanjizi hadis, dan iaitu ta'alluq keduanya akan sebagai ta'alluq tanjizi dengan mawjud yang tersebut itu kemudian daripada wujudnya. Jadi ta'alluq samak dan basar ini iaitu berta'alluq ia kepada yang mawjudat, makna benda yang ada. Artinya kerana benda yang adalah dapat dilihat, dan benda yang ada itulah juga dapat didengar. Jadi ta'alluqnya pertama ta'alluq tanjizi qadim, artinya memang terlaksana Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan melihat pada pelaksanaan tanjizi, pelaksanaan yang sebelum ada alam ini, daripada awal lagi, daripada awalnya lagi tidak ada permulaan, sudah ada sifat basar dan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'alluq suluhi qadim, selepas itu dia berta'alluq pada suluhi qadim, makna sesuatu yang belum terjadi boleh didengar dan boleh dilihat walaupun dia belum terjadi. Itu kalau maknanya dia tergantung kepada adanya. Bila ada, dia boleh didengar dan boleh dilihat. Dan yang ketiga ta'alluq tanjizi hadis, makna memang benar-benarlah Allah Ta'ala melihat alam ini dan melihat segala yang ada, termasuk melihat dirinya sendiri. Itu adalah memang benar-benar berlaku, iaitu pada saat kita memahaminya atau saat kita membahaskannya. Ketahui olehmu bahawa difaham daripada kata musannif yang ta'alluq keduanya dengan sekalian mawjudat, bahawasanya sama Allah Ta'ala itu ta'alluq ia dengan sekalian mawjud, sama ada mawjud itu qadim seperti zatnya ta'alluq, zatnya Ta'ala Allah Ta'ala, dan sifatnya yang wujudnya yang wujudiyah, yang atau baharu seperti zat dan sifat sekalian makhluk, dan sama ada suara atau tiada, dan sama ada warna atau tiada, maka sekalian itu dinamakan dia mawjud, yakni dita'alluq oleh sama dengan sekalian itu. Inilah kaul yang mu'tamad, iaitu mazhab Imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi ta'alluq samak dan basar ni kepada yang mawjudat. Jadi benda yang mawjudat sama ada yang mawjudat yang wajib atau yang mawjudat yang harus. Mawjudat yang wajib ialah zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala melihat dan juga tahu akan sifat-sifatnya yang wajib. Dan kepada yang harus, iaitu alam ini, mana Allah Ta'ala mendengar dan melihat kepada alam ini, apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku, semuanya dilihat dan didengar kalau sekiranya
perlu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa umpamanya seekor semut berjalan, kita tak dengar tapak kakinya, tapi bagi Allah Ta'ala dia mendengar bunyi tapak kaki semut tadi, kerana dengarnya Allah Ta'ala itu tidak menggunakan telinga seperti mana manusia. Begitu juga suara. Kalau kita picit seekor semut, tentunya dia menjerit kesakitan. Jadi dengan kesakitan tadi ada suaranya, tapi kita tak dengar suaranya. Tapi Allah Ta'ala mendengar suaranya. Kerana benda itu ada suara, tapi kita tak dengar, kerana terlalu kecil. Seekor semut atau seekor pijat atau seekor lipas umpamanya, bila kita pukul dia kesakitan, tentunya dia menjerit kesakitan, macam manusia atau macam haiwan-haiwan yang besar seperti lembu atau kambing dan sebagainya, atau kucing atau anjing. Kerana mereka besar, kita dengar suara mereka, tapi kerana kecilnya seperti semut, kita tidak dengar, tapi Allah Ta'ala mendengar. Dan kata setengah ulama bahawasanya sama itu ta'alluq ia dengan suara juga. Barang mana suara ada ia, maka hanyalah. Tetapi kaul ini dhaif, tiada dapat dipegang akan dia. Begitulah juga sama mengikut kaul yang dhaif, mengatakan ia hanya bertahu suara saja, tak lebih daripada itu. Ini sebenarnya kaul dhaif, tapi sebenarnya Allah SWT mendengar kepada sama Allah Ta'ala, atau sifat sama Allah Ta'ala bertakluk kepada segala yang ada, sama ada dia ada suara atau tidak ada suara, semuanya didengar oleh Allah Ta'ala. Itu kaul yang sah. Dan berkata Khududi, makna basar pada hak Allah Ta'ala itu ialah makna yang berdiri dengan zatnya, yang nyata baginya dengan dia tiap-tiap yang mewujud. Itu kata pendapat Khududi. Basar pada hak Allah Ta'ala, bukan pada hak manusia. Ini pada hak Allah Ta'ala. Basar ialah makna yang berdiri dengan zat Allah, yang nyata baginya. Makna yang berdiri dengan zat Allah, yang nyata bagi Allah, mana wujud, dengan itu tiap-tiap yang mewujud. Itulah kata pendapat Khududi. Dan erti nyata itu terbukalah segala mewujudat baginya dengan sebab basar. Jadi makna yang nyata tadi, mana inkishaf, arti terbuka segala yang mewujud itu untuk dita'aluk oleh sifat basar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mewujud dengan mewujud itu umum, seperti yang dahulu juga, sama ada ia kadim seperti zatnya Ta'ala dan sifatnya, atau yang seperti atau baharu seperti zat yang baharu dan sifatnya, dan sama ada suara atau tiada, sama ada angin atau tiada. Jadi yang mewujud tadi, sama ada mewujud kadim macam zat Allah Ta'ala, atau mewujud yang hadis seperti alam, semuanya adalah dalam ta'aluk sama dan basar. Kerana apa? Kerana benda itu mewujud. Walaupun maknanya dia tak ada, sama ada dia ada suara atau tidak, ada warna atau tidak, bahkan angin sekalipun, maka semuanya dapat didengar dan dapat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sekalian itu dinamakan dia mawujud, yakni dita'aluk oleh basar. Jadi semuanya benda-benda yang ada tadi dimanakan mawujud kerana ia tertakluk kepada basar. Dan bukan Allah Ta'ala melihat dengan biji mata bersalahan yang baharu, maka melihat ia dengan biji mata dengan syarat hampir lagi berupa dan tiada manik seperti kelam atau dinding yang menegahkan dia. Jadi Allah Ta'ala melihat tanpa alat seperti mata. Manusia dan makhluk melihat ialah dengan mata.
Kerana kalau ada alat dengan mata manusia boleh melihat, betul, tetapi ikut jarak. Mungkin lebih jauh lagi dia tak boleh melihat, atau dia tak dapat mengerti apa yang dilihat. Dan kalau jauh-jauh sekali terus dia tak lihat, atau kerana ada penegahan, itu manik, mana yang menegah, seperti dia ditutup oleh dinding, ditutup oleh gelap, manusia juga tidak boleh melihat. Berlainan dengan Allah Ta'ala, tidak ada dinding-dinding dan tidak ada jarak. Allah Ta'ala melihat dengan benar-benar melihat, tak kira jauh atau dekat, tidak kira gelap ataupun terang. Tak ada benda yang mendinding penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana itu adalah sifat Allah Ta'ala yang berbeza dengan sifat manusia. Dan ta'aluk basar dengan sekalian tersebut itu tiada khilaf ulama. Jadi maknanya para ulama mutakallimin, itu ulama-ulama kalam, semuanya bersetuju bahawasanya ta'aluk basar itu kepada yang mawjudat, sama ada yang qadim atau yang hadis, tidak ada khilaf di antara mereka tentang masalah ini. Bersalahan sama, maka bahawa padanya khilaf, maka menentu akan dia oleh setengah mereka itu dengan suara seperti barang yang telah tersedia. Berlainanlah sama, kerana ada yang berpendapat sama terhad kepada yang ada suara saja, yang tak ada suara Tuhan tidak mendengar. Ini ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan mutlak Allah Ta'ala mendengar sama ada suara atau tidak. Tapi maknanya bagi setengah pendapat kepada suara saja. Jadi ada khilafnya. Tentang basar tadi tak ada khilaf, dia mendengar terus setiap yang ada. Bermula makna ta'aluk keduanya dengan yang mawjudat itu, iaitu menuntut keduanya dengan menyatakan bagi sekalian yang mawjud. Itu makna ta'aluk pada yang mawjudat, maknanya tertuntut yang mawjudat tadi dengan sama' dan basar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya tiada ta'aluk keduanya kepada yang mustahil, kerana makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Jadi kalau dikatakan benda tadi bertakluk kepada yang wujudat, yang ada, mana benda yang tidak ada seperti benda yang mustahil tidak takluk, kerana benda itu tidak ada. Jadi bagaimana nak takluk kepada benda yang tidak ada? Iaitu yang mustahil, seperti syirik, Allah Ta'ala syirik umpamanya. Jadi tidak ada takluk kat situ, kerana benda itu tak ada, tidak wujud. Tidak wujud. Jadi takluk basar dan sama' ni kepada yang mawjudat saja. Mawjudat makna yang ada, dan ada. Benda yang tidak ada seperti mustahil, tidak ada takluknya. Dan takluk keduanya pada yang wajib dan pada yang harus, jikalau adalah yang harus itu mawjud, kerana setengah yang harus itu tiada mawjud, seperti iman Abi Jahal dan iman Abi Lahab, maka tiada ta'aluk oleh keduanya akan dia. Jadi pada ta'aluk kepada yang harus tadi, dengan syarat ta'aluk tadi adalah benda yang wujud. Tapi benda yang tidak wujud, seperti mana Allah Ta'ala mewajibkan iman kepada manusia, tetapi tidak wujud iman kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Sedangkan Allah Ta'ala suruh semua manusia supaya beriman, tapi maknanya iman itu tidak wujud pada Abu Jahal dan Abu Lahab. Oleh kerana itu Allah Ta'ala ta'aluk, tidak ada ta'aluk sifat sama' dan basar kepada iman Abu Jahal dan iman Abu Lahab. Jadi seolah-olahnya iman Abu Lahab atau iman Abu Jahal itu adalah mustahil akan berlaku. Jadi kerana itu maknanya tidak ada ta'aluk pada situ. Jadi begitulah kesudahan daripada daripada perbahasan sama' dan basar. Mudah-mudahan kita fahamlah artinya. Sama' artinya mendengar, basar artinya melihat. Kalau kita lihat, selalunya didahulukan sama', kerana orang makhluk ataupun bayi baru lahir, dia tak melihat, tapi dia mendengar lebih dulu. Sebab itu didahulukan sama'.
kemudian barulah basar. Jadi itulah dia pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bahas pula tentang kalam. Itu kita sudah melalui qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama dan basar. Yang tinggal satu lagi, yang ketujuh, sifat ma'ani, iaitu kalam. InsyaAllah kita akan bahaskan di kesempatan akan datang. Hingga bertemu lagi, salam daripada saya dan daripada pengurusi Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.